Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara saya Datuk Seri Zahid, Timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO dan pengurusi BN, Saudara Anthony Loke, Saudara Chow Kong Yao, dan semua ramai tetamu-tamu istimewa pada malam ini. Wah, saya seperti mana juga Datuk Seri Zahid enggak kagum. Saya masuk dari luar, memang ada kebangkitan rakyat Pulau Pinang. Saudara, kali ini kita nak tentukan kerajaan negeri yang saya yakin insya-Allah yang ada rekod dia di bawah pimpinan Saudara Chow Kong Yao. Dan kalau kita lihat perkiraan biasa, gabungan dua parti gergasi ini, saya percaya kita akan tempah sejarah dukungan rakyat kepada perpaduan luar biasa dari Pulau Pinang, insya-Allah. Sudah bayangkan, inilah kali pertama dalam sejarah PH yang memerintah dan BN sebagai pembangkang kuat di Pulau Pinang sekarang bergabung, bukan semata untuk pertahankan kuasa. Untuk apa kita bergabung? Ahmad kata susah, Anthony Loke kata susah, saya pun kata susah, berkali runding dan sebagainya. Tetapi kita bergabung berdasarkan prinsip. Apa dia prinsip? Selamatkan negara. Untuk apa selamatkan negara? Jaga tata kelola baru dalam negara kita. Hentikan amalan lama. Siapa setuju? PH setuju. Siapa setuju? Datuk Seri Zahid dan UMNO dan BN setuju. Sarawak GPS dan Sabah JRS setuju. Bukan kita setuju semata-mata nak pertahankan kuasa. Ya, yang di-Pertuan Agong titah kerajaan tak boleh bolak-balik tukar Perdana Menteri tiap tahun, mesti stabil, dan dia tidak mau keadaan berubah-ubah. Tapi ada orang tak tahu, dia kata ada Agong pernah kata pasal perpaduan, masih tanya lagi. Jadi untuk apa? Untuk stabil. Stabil untuk apa? Bukan stabil untuk sakau. Kalau dalam Al-Quran, bersatu itu mesti dengan prinsip. Tali Allah ada prinsipnya, ada nilainya, ada akhlaknya, ada peraturannya, ada negara hukumnya, ada prinsip keadilannya. Sebab itu wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Bukan bersatu dan kuatkan untuk sakau. Yang besar pun sakau, jana wibawa sakau, minyak mentah rakyat pun sakau. Kemudian pergi kampung bersih, hidup Melayu. Kemudian Allahu Akbar. Sudah fikir. Sudah ingat saya berani buat tuduhan seperti mana saya buat semalam. Dia buat mana? Buat Cepedak. Nak tanya apa tahu tak tahu tu je, bukan kita tahu. Ya, tentang wang judi. Saya ingat saya berani. Kalau saya tidak ada fakta dan saya cabar mereka sungguh saman, bercakap soal bersih, hina Datuk Seri Zahid, ini kluster mahkamah. Riuh bagaimana Anwar boleh kerjasama dengan Datuk Zahid, kluster mahkamah. Sekarang saya tak dengar daripada kluster mahkamah. Tak ada kluster mahkamah. Ya. Saudara, yang dia benci Datuk Seri Zahid ni bukan sebab kes, kerana kes itu dia lawan di mahkamah dan mahkamah yang akan putuskan. Dia benci itu kerana Datuk Seri Zahid seorang tokoh berani buat keputusan, pertahankan prinsip, muak dengan janji palsu bersatu dan PAS,
dan mengatakan sampai ketikanya kita berpakat dengan orang yang sama prinsipnya, mempertahankan tata kelola, bela nasib rakyat, jaga perlembagaan. Itu sebab mereka benci sangat dengan Datuk Seri Zahid. Dan saya nak orang Pulau Pinang tahu, dan dia karena keberanian dia, risiko diambil kerana ada kelompok yang masih tidak senang. Itu yang menyebabkan kita punya kerajaan perpaduan yang stabil hari ini. Saya terima kasih dan salut kepada Zura Zahid. Kerana banyak orang terbawa-bawa, dia kata Anwar, tak perlu sama-sama dengan Zahid kempen asing-asing, kerana kita tak jawab. 8 bulan dalam kerajaan, Ente Lelok ada, Zamri ada, walaupun dia banyak tak ada, dia keluar negara. Fadlina ada, Zaleha ada, Salahuddin ada, Mat Sabu ada, lagi siapa ada? Nah, cukup lah. Syarani tak ada, dia jaga Perak. Baik, Ulu Langat dia bising di parlimen. Seperti mana disebut, kita rangka program. Kita kadang-kadang hari cuti pun kita buat mesyuarat. Ada mesyuarat jemaah menteri public holiday. You know why? We have to make some important decisions untuk rakyat. And we cannot fail as a government. We cannot fail because this country, this beloved Malaysia, must be saved and must promote growth and become one of the pillars in Southeast Asia dan giant in Asia. Ini cita-cita kita. Bukan maknanya nak kaut. 8 bulan dipantau. Polis pantau, SPRM pantau. Oh, saya Fudim dah tadi lupa. SPRM pantau. Dan saya seperti saudara, kita dengar lama dah pasal Malaysia ni. Perdana Menteri silih berganti, kerajaan silih berganti, Sakau pun silih berganti. Sekarang 8 bulan saya tanya SPRM, check all ministers. Saudara, not one case yang ada yang menunjukkan menteri-menteri sakau duit rakyat melalui kontrak. Ya, ini suatu rekod dalam sejarah politik tanah air. Jadi saudara kena ingat, yang kita nak selamatkan. Sebab apa? Kalau kita tak buat pembersihan, this country will go to the dogs. Kalau kita terus dengan Cina attack Melayu, Melayu benci ke Cina, apa nak jadi? Saudara, this is our home. Home for the Malays, home for the Chinese. Tadi saya jumpa Indians, dia kata this is our land, our home, we have nowhere to go. So please protect us, the Malays, the Chinese, the Indians, the Dayak and the Ibans and the Kadazans. Apa salahnya? Mengapa kita jadi mangsa have to be apologetic? Oh, saya kena pertahankan. Sebab apa kita diserang? Di mana? Mat kata, ni 8 bulan. Kianat di mana? Saya tanya di parlimen. Ni ahli-ahli parlimen PAS depan dengan bersatu. Bagi saya satu contoh kita khianat Islam. Bagi saya satu contoh kita khianat Melayu. Sampai sekarang tak ada jawapan. Yang ada bahaya kepada negara. Bahaya apa kepada negara? Bahaya kerana kita tak curi. Satu hal yang saya bangga, this government perpaduan, and thank to my ministers, 8 bulan tidak ada satu tuduhan sakau oleh mana-mana menteri. Saya salute mereka. Ini yang kita nak. How do we save a country? Dengan integrity leadership.
Ya. Ini sebab kita keras. Semalam di Wajah Padak saya beritahu, banyak menteri-menteri, mantan-mantan menteri marah bukan main. Ya. Kalau dari UMNO dulu lompat dan terus jadi pejuang rakyat, bercakap kononnya dialah nak bela nasib Melayu dan Islam. Juga dari Bersatu beberapa orang. Saudara, semua tu kalau kita teliti, semua ada rekod. Sebab tu saya bagi amaran kepada mereka. And now I want to repeat the warning. You talk about integrity, you talk about governance with your track record, biar badan-badan siasat dia sakau banyak, kemudian balik dia guna itu serang. Saudara, saya bukan ada niat nak pergi lagi cerita tu. You cakap lebih-lebih, masa you Perdana Menteri, masa you Menteri Kewangan, berbilion usaha kau. Ada joint account di luar negara, ada bank di luar negara. 100 juta no, 1 bilion no, berbilion-bilion ringgit. Now semua jadi pejuang-pejuang Melayu. Dan ada orang Melayu masih terpukau. Masa dia Perdana Menteri, bantuan sekolah agama rakyat batal. Dia panggil PAS, parti orang kafir. Muhyiddin panggil PAS, parti ajaran sesat. Kita kena maki hari-hari, kita tak panggil PAS parti kafir atau parti ajaran sesat. Kita biar pertarungan politik itu ada batas dan hadnya. Saya masih ada kawan-kawan dalam PAS. Sehari saya masuk, saya tengok ada beberapa ahli PAS duduk di belakang. Ahlan wa sahlan. Ya. Dan betul, ada. Saya salam, saya belum. Ya, dia dengar tak apa. Saya bukan musuh dia. Tetapi orang yang sebut parti kamu ajaran sesat, dia dah taubat ke belum? Dia minta ampun, minta maaf secara terbuka itu belum? Belum. Tapi PAS oleh kerana kepentingan politik, dia halalkan itu semua. Kita jadi badan dan parti kerana apa? Tadi saya di Sungai Bakap, Fadlina pergi ke Relau, ada orang PAS panggil dia Barwa di AP. Saudara, ini akhlak Islam. Akhlak Islam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, pada Rasulullah, akhlak yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh terbaik Rasul. Ada maki orang, ada fitnah orang, berucap keluar dari perkataan terus hina, hari-hari cerca dan hina orang. Apa program bagi negeri? Apa program bagi negara? Tidak ada. Muhyiddin boleh marah, ringgit jatuh. Ni hang jadi Perdana Menteri, ringgit lebih teruk pada masa kita. Oh, OPR naik. Kita 8 bulan baru sekali naik. Masa Perikatan Nasional 4 kali naik setahun. Tapi bukan soal dia ucap, yang dengar tu membangang pasal apa? Sampai tak tahu apa pun. Allahu Akbar. Parti sokong parti kita masuk syurga, tak sokong musuh Allah. Allahu Akbar. Ada besar mencarut dalam bahasa Cina, carut, lucah, masih tepuk tangan Allah, Allah. Maknanya menyokong dalam kejahilan, bawa perjuangan tanpa memahami sama sekali. Sebab itu boleh ditipu, tidak sandarkan pada fakta. Jadi saudara, alhamdulillah ringgit baik, pelaburan bertambah, dan suku tahun pertama kita tengok. Sebab tu saya kata nak nilai, nak ukur pembangunan, dia kena semua faktor. Growth kita lebih tinggi daripada China, Indonesia dan Singapura. Pelaburan 71 bilion ringgit first quarter.
Dan sekarang tambah lagi, Elon Musk repeat minat dia, dan tahun ini buka headquarters di Cyberjaya. The richest man in the world decide to have Malaysia as its hub. EV dia sokong, dan dia kata kalau boleh jadi production house for the region, for export. Starlink yang internet access dan connectivity, dia akan adakan kerjasama. Walaupun kita baru order 40, orang kata oh Anwar order tak payah tender. Ini yang saya kata haprak. Ini orang duk tunggu, bukan puluh-puluh ribu. Satu tu kalau tak salah saya $2,800 US atau less. Saya duk kira dalam 10-15 ribu satu, untuk kegunaan anak-anak di universiti dan sekolah. Dia ada internet access immediate. Kemudian SpaceX, ini mana teknologi ke angkasa yang dikuasai teknologi oleh Elon Musk. 3 syarikat Malaysia terlibat, dan saya bagi arahan MITI dan Menteri Digital Komunikasi, bantu 3 syarikat itu. Ini kerja kita, support them so that they can bring Malaysia up sebagai pembuat komponen penting untuk SpaceX. Elon Musk, the richest man in the world. Sebelum tu Richard Lee, peniaga besar terbesar di Hong Kong, datang minggu depan dengan ketua pentadbir Hong Kong dan kumpulan. Tapi Richard Lee kata dia akan perkembangkan usaha pelaburan di Malaysia. So we have from United States, we have from Hong Kong. China saya tak payah ulang kerana saya dah bagi tahu awal. Aramco, syarikat oil and gas terbesar di dunia yang berpangkalan di Arab Saudi, Saudi Oil and Gas Company, datang dan bagi tahu saya directly, Prime Minister, saya nak maklumkan kepada Perdana Menteri, kami Aramco dapat keputusan untuk mengembangkan pelaburan kami di Johor dan jadikan Malaysia hub bagi rantau Asia. Kebawah dulu Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong pergi haji, duduk bersebelah dengan Putera Diraja dan Perdana Menteri Muhammad bin Salman. Agong maklum kepada saya, Muhammad bin Salman bagi tahu dia, Saudi telah bersetuju jadikan Malaysia hub pelaburan bagi Asia Tenggara. Saudara, ini sebahagian. Sudah ingat kita tidur? We have to work. Dan kawan-kawan dalam kabinet tahu, saya tak main-main, kita kerja dan get everybody to work hard, selamatkan negara kita. Dan saya yakin insya-Allah Elon Musk, Richard Lee, Aramco, Geely, Rockshan dan lain-lain, dia sebab apa? Now they decide to come Malaysia. Why? Sebab pertama, negara ini aman, saya kena terima. Polis diraja, tentera menjamin keamanan negara. Jadi kita jangan lupa terima kasih kepada mereka. Sebab itu saya luluskan peruntukan khas rumah-rumah tentera yang pecah, tandas pecah, bumbung pecah. Saya bagi keutamaan segera kelulusan 200 juta ringgit untuk kor kejuruteraan tentera. Semalam di PGA, Salahuddin Nasution, Salahuddin minta 45 juta untuk PGA repair kemudahan-kemudahan dia. Tapi saya tahu Eskom, orang yang bertarung nyawa, polis dan tentera bertarung nyawa pertahankan wilayah kita, Datu, daripada gerombolan pengganas, pejabat pentumpang, perumahan tidak ada, kelengkapan tidak cukup,
dan kita minta dia bertarung nyawa, saya tanya berapa dia perlu. 40 juta kita lulus serta-merta. Dan keseluruhan yang dilulus, termasuk rumah-rumah polis, perumahan polis, kita lulus 200 juta semalam untuk kemudahan PDRM Malaysia. Sudah mudah tak? Saudara Guan Eng tahu dia ada pengalaman Menteri Kewangan. Nak lulus susah. Kadang-kadang kita bolui. Fulus mafi. Mana you tahu ni Hokian? Bolui apa? Macam mana ni? Ketua Muatam no tak tahu pada buku. Tidak ada wang. Hutang 1.5 trilion. Defisit 56%. Dan kita warisi Dewan Perikatan Nasional tiap-tiap malam. Mana ada program? Pasal apa tak selesai? Yang hang bagi masalah macam ni kami nak rongkai, hang nak cakap banyak. Aku nasib baik saya Perdana Menteri Azizah baru pesan teks, abang sabar abang. Nasib baik, nasib baik. Zahid saja dia bagi pederai, dia perangat saya. Tapi Azizah teks, abang sabang abang. Mana tak sabang? Mana nak? You buat ini, you sakau duit tebatan banjir, lari 1.8 bilion ringgit. Duit jana wibawa, ambil ratus juta masuk akaun parti dan masuk akaun nama jana wibawa Bumi Putra, bagi kat kontrak Cina. Apa punya kerajaan ni? Tu pun duk bawah dia ikut Allahu Akbar, sokong. Bye. Apa dia sudah cuba fikir? Mana dia akhlak dan nilai Islam ni? Saudara, mana dia? Apa kita ambil wang? You boleh serang saya, boleh hina saya. Tanya, tanah mana kita ambil? Balak mana kita ambil? Kontrak mana kita ambil? Komisen mana kita ambil? Tahu sebab apa Tok Guru ni Aziz dalam ucapan dia di Macang? Dia pertahan kita sebab apa? Dia kata dia nak cari dah. Hak balak tak ada. Hak kontrak enggak, tak ada. Tanah tak ada. Dia terpaksa reka untuk hina kita. Itu sudah kena faham ini. Jadi bila kita bercakap soal pilihan raya negeri, kita bercakap soal future of this country. Bukan soal marah-marah, geram-geram. Bukan soal mari dami Allahu Akbar. Tak. Kalau betul dia amal, dia laksanakan, dia faham, tak apa. Tengok ahli parlimen yang sudah lantik. Kepala Batas Hizal, Batang Pau, Tasik Geluguk, ya, termasuk jadi kluster mahkamah. Dan cakap apa? Apa sumbangan dalam parlimen bagi idea? Bagaimana nak atur ekonomi? Bagaimana nak tingkatkan mutu pendidikan? Bagaimana nak perbaiki mutu kesihatan? Tak ada. Yang ada kita tak Islam, kita tak Melayu. Yang hang duk sokong orang duk sakau ni pasal apa? Kalau betul dia nak jaga Melayu, saya kata, ini orang-orang curi berbilion-bilion ringgit, suruh bagi balik. Saya tak mau banyak cakap soal Mahathir. Saya dah kata dia irrelevant. Tapi duit yang dia ambil tak irrelevant. Jadi saya ulang lagi cabaran saya. Saya kata bagi balik duit kepada rakyat. Yang banyak-banyak berbilion-bilion, give back. Ni orang duk sokong, tak apa sokong. Tapi duit yang kamu ambil cara yang tidak sah, mesti dipulangkan kepada rakyat. I will not compromise on that. Ingat ya, you pukul saya maafkan. Maki hamun saya, fitnah saya dah maafkan. Tapi you curi duit negara ini, you pulang balik, because I will go after you without compromise. Ya. Itu sebabnya toke-toke bilion-bilion ini berkumpul. Itu sebabnya Mahathir, Muhyiddin, Hamzah disokong oleh PAS, Tun Daim,
Yang sakit-sakit tu pun bersusah payah, kumpul tenaga, susun strategi, beli media. Ini salah satu media, dia dah beli dah semua iklan sepanjang pilihan raya, wang yang banyak sekali. Apa kita peduli? You think itu akan menakutkan kita? You salah pilih orang. Kalau you rasa kita dan saya sebagai Perdana Menteri harus takut, you salah pilih, you salah teka. Because selagi saya ada mandat, selagi saya ada kuasa dengan teman-teman saya, Zahid, Luke dan kawan-kawan, I will stand up for these principles and I will fight them, and I will fight them hard. Why? We must save this country, saudara. We must save this country. Dia nak ubah. Kita kata selamatkan negara. Dia kata anu nak jaga China, India. Tadi saya sebut pada India. Bila saya kata anak Melayu anak saya, anak China anak saya, anak India, anak Iban, anak Kadazan, anak Melanau, anak semua suku kaum anak kita. Nak jadi pemimpin, yang orang muda-muda ni, Fadlina, orang ini, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti ada sikap yang sama. Mesti jaga semua anak-anak ini sebagai anak-anak kita. Kalau itu ada, negara ini selamat. Masa depan negara ini akan lebih terkawal dan terjamin. Ya, mereka akan fitnah kita seperti mana dia buat dah. PAS dan Bersatu potong video saya. Anak Melayu anak saya, dia potong. Jadi Anwar, anak Cina anak saya, anak Cina, anak India anak saya, anak Iban. Jadi kita anak Melayu tak ada. Inilah Anwar ni. Tak apalah, itu kerja dia. Yang kita jadi bodoh pasal apa? Ya. Termasuk kampung-kampung saya di Matampau ni, yang kenal saya dah berpuluh tahun, masih lagi, ya betul. Tapi itu Anwar dulu. Lah ni Anwar DAP. Bukan Anwar bin Ibrahim, Anwar bin DAP. Macam dia kata kat Fadlina lah, baru DAP. Sudah, DAP itu manusia. Jangan hina dia. Kita beda pendapat satu dua, ya kita lawan. Tapi hina dia ni sampai seolah-olah komunis, ikut dan aja. Gerakan kata apa pun tak apa. Gerakan. Lawan hudud tak apa. Lawan tulis sejawi tak apa. Tapi dia target DAP. Sudah. Dan kita pun takut. Jadi takut. Saya nak bagi tahu, look, you are our friend, member of our family. No worries. No apologies. This is your land. You can go to any village, any town. We will continue to support you where a DAP candidate is contesting. Dan saya perhatikan jaminan mereka kepada kawan-kawan kita dalam UMNO. Ya saudara, ini pesan saya. UMNO ada base di kampung-kampung, DAP di bandar, keadilan campur-campur sikit. Kalau PH dan BN ini ada strategi yang ampuh, kumpul kekuatan, akar umbi dia untuk masa depan, nobody can shake us. Trust me, no one can shake us. Ya. Syaratnya kerah seluruh tenaga. Dan saya nak sentuh pasal UMNO. Semalam saya sebut, ni mantan-mantan pemimpin UMNO ni, kamu kaya guna UMNO. Kamu jadi menteri, sakau tanah, sakau kontrak, sakau menara, guna kursi UMNO. Bila ada Presiden UMNO kata enough is enough, no more. You tidak boleh kontes dalam pilihan raya, you tidak akan jawatan, terus seberang dan serang
UMNO, terutama presiden dia. Inilah parti yang ambil keputusan untuk haramkan parti UMNO. Ya. Saudara, bila Tuan Mahathir kata kat Zahid, you akan selamat, syaratnya setuju mengharamkan UMNO. This man ambil decision, no, I will face the battle in court, but I will not dissolve my party. Kalau saya ni ahli UMNO, kalau saya akan kagum. I have a leader yang boleh ada prinsip pertahankan dan sanggup hadapi risiko. Ini ahli UMNO, dia nak junjung orang yang nak haramkan parti dia. Pergi mana-mana kempen nak gerak, kononnya dah jahanam UMNO ni, kamu nak sokong orang yang nak haramkan. Percayalah, menang bersatu dengan PAS, one of the first things they will do is to haramkan UMNO. Percayalah. Jadi orang UMNO kena faham. Saya tahu yang harta ini faham, tapi yang di bawah-bawah, oh tak boleh lah, ni pasal DAP. Duk takut ke DAP ni, yang nak haramkan UMNO ni bukan DAP, Bersatu, disokong oleh PAS. Awak ini benar sangat ni pasal apa? Ya, DAP macam saya lawan. Masa-masa saya tak setuju, saya lawan dengan UMNO. Ya, tetapi dalam masa saya lawan dengan UMNO, Guan Eng tahu, Mak Sabu tahu, bila ada cadangan haramkan UMNO, saya pergi ke rumah Muhyiddin, saya kata saya tak setuju, kita lawan dengan UMNO. Pasal nak haramkan, dia ada sejarah kebangsaan perjuangan Melayu itu UMNO. Ya. Jadi saya bantah, dan kalau dia maju juga, saya akan bawa kepada DAP dan Amanah, kita tak boleh berserta. Oleh kerana ugutan itulah, maka dia padam dengan begitu saja. Dan saya bagi tahu di Gua Cempedak, bila jumpa Mahathir 1-2 hari selepas itu, dia kata, no, pasal apa you duk baik lagi dengan Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Zahid? Itu cara dia soal. Saya tak jawab, sebab maksud dia, saya pertahankan tak setuju pengharaman itu, sebab seolah saya dah bersekongkol dengan mereka. Tak ada. Saya lawan masa itu Zahid, saya lawan pimpinan UMNO, tetapi ada had dia. Saya tidak setuju pengharaman. Dan sekarang umpamanya, bila dia berjasa menyelamatkan keadaan, patuh kepada titah Tuanku Agung, dan jalankan satu politik baru di Malaysia, enough of corruption, enough of racism, enough of religious bigotry. Let us build a new Malaysia, good governance, and uplift the standards of living of our people. Memang saya di Pulau Pinang cakap orang putih lebih sikit. Kalau bagian Datuk saya dah cakap Jawa. Jadi saudara-saudara, inilah saya nak sampaikan. Saya ucap terima kasih atas kesabaran saudara. Tapi yang penting disebut oleh Mak Sabu, peringatan yang sangat baik. Ya, kita ada perhimpunan besar di Seberang Jaya dulu. Tidak sebesar ini. Ini jauh lebih besar. Karena ini gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dua parti besar gergasi di negara kita. Dan it's our duty, tanggungjawab kita bersama. Dan saya tegaskan, saya minta kawan-kawan Melayu, Cina, India, sama ada anggota parti atau tidak, selamatkan negara ini. Kita ada program untuk anak muda. Kita bawa cerita TVET tadi, kita bawa pelaburan, kita bawa digital technology, kita bawa food security. Ini program kita. Kita pergi mana? Orang Melayu yang miskin, ratus ribu family pesawah padi, kita ada program untuk mereka. PAS Bersatu tidak ada program. Yang ada bagi orang takut, Melayu takut dekat Cina,
Saya jawab lama dah dulu. Kalau Melayu tu ada prinsip. Kalau Melayu yang kepimpin itu ada integriti. Kalau Melayu yang pimpin itu tidak korup, dia tidak wari. Dia pilih Cina pun atau India yang ada integriti, yang tidak korup, yang bijak di kalangan kita. Sama India, Sabah dan Sarawak. Dengan gabungan ini, insya Allah kita akan selamatkan Malaysia dan angkat martabat Malaysia sebagai negara hebat dan ulung di rantau ini. Itu impian kita, insya Allah kita akan dapat tunaikan. Terima kasih banyak. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.